Okay. Itu Ustaz. Kak Liza buka majlis dulu ya. Okey Kak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi zidni 'ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Nurliza Desa dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla diberikan kita ruang untuk meneruskan pengajian hadis pada pagi ini. Baik, saya cari hadis dulu ya. Maaf terlewat sikit sebab perut perlu meragam, jadi lewat sikit. Okey, hadisnya dah sampai buku ke ibu-ibu? Belum Ustaz. Kak Liza dah sampai buku? Belum. Belum. Oh, belum lagi. Okey. Okey, hari ini kita akan bincang tajuk Babus Samar fil Ilmi. Babus Samari fil Ilmi. Belum bincang kan tajuk ni kan? Babus Samar fil Ilmi. Okey, belum lagi kan? Sekejap, saya nak tengok satu benda. Okey. Usahakan sikit. Okey, cantik. Babus Samari fil Ilmi, bersembang tentang ilmu pada waktu malam. Bersembang tentang ilmu pada waktu malam. Kerana as-samar ni artinya sembang pada waktu malam, ya. As-samar artinya sembang pada waktu malam. Baik. Jadi hadis ini dibawakan oleh guru Bukhari, hadatsana Sa'id bin Ufair. Namanya Sa'id bin Ufair. Qala hadatsana Al-Laits, qala hadatsani Abdurrahman bin Khalid. Abdurrahman bin Khalid bin Musafir an Ibn Shihab, ay Ibn Shihab Az-Zuhri, an Salim wa Abi Bakar bin Sulaiman bin wa Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Hasmah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. Okey. Jadi hadis ini, siapa guru Bukhari tadi? Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu? Sa'id ibn Ufair. Sahabat Nabi, siapa dia ibunya? Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar bin
Abdullah bin Umar bin Khattab. Bin apa ibu? Khattab. Bin Al-Khattab. Terima kasih banyak Puan Balqis dah ada dah pun dia punya itu. Alhamdulillah membantu kita. Okay, ibunya barakallahu fikum, jawapan yang betul. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi hadis ini kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW memimpin salatul Isya pada akhir kehidupan baginda. Maknanya ini cerita solat-solat Isya yang antara yang akhir lah dalam kehidupan Nabi SAW. Falamma sallama qam, selesai bagi salam salat, Nabi pun berdiri. Dan Nabi pun berkata sebagaimana yang Puan Balqis ada sebutkan itu, ara'aitakum lailatakum hadhihi, tahukah kamu tentang malam kamu ini? Tahukah kamu tentang malam ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Sesungguhnya orang yang hidup di muka bumi pada malam ini tidak akan kekal sampailah 100 tahun akan datang. Maknanya sahabat Nabi ini paling tinggi pun usianya sampai 100 tahun akan datang dah tak ada dah. Okey. Ataupun kalau ikut Puan Balqis sebutkan itu, yang kongsikan itu, sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun daripada muka bumi ini. Okey. Ataupun kalau terjemahan mudah, sesungguhnya tidak ada pun seorang daripada kamu yang akan hidup pada penghujung 100 tahun akan datang. Jadi kalau kita katakan bahawa Nabi ni dia wafat bila? Nabi wafat pada tahun keberapa Hijrah? Ini Ibu. Okay, siapa tahu? Dua Hijrah. 11. Terkejut saya kerana 2 Hijrah. Takkanlah baru Hijrah 2 tahun dah meninggal kan? 11 Ustaz. 11. Barakallahu fikum, kerana 11 Hijrah Nabi meninggal. Okey. Kemungkinan solat yang Nabi kerjakan ini lebih kurang dalam tahun ke-10 Hijrah. Kenapa? Kerana sejarah membuktikan sahabat Nabi terakhir yang meninggal dunia, beliau meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah radhiyallahu an. Siapa tu? Okey. Kita cuba tengok nama, saya pun lupa lah nama apa tu. Amir bin Wasilah kot. Amir bin Wasilah. Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Okey. Amir bin Wasilah ni kita saya cuba type sikit lagi. Akhirus sahabah. Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Kinani, sahabat terakhir yang meninggal dunia. Okey, ni ada ni pun ada dia. Dibahaskan oleh siapa ni? Ibn Salah. Okey, Ibn Salah dalam kitab Muqaddimah. Muqaddimah Ibn Salah. Dia bincang tajuk akhiruhum alal itlaqi. Okey, ni tajuk di atas ni Tajuk di atas ni akhirus sahabati mautan. Sahabat Nabi terakhir yang meninggal dunia. Okey, as-sabi'ah, perkara yang ketujuh, akhiruhum alal itlaqi mautan. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia siapa? Abu Tufail Amir bin Wasilah. Abu Tufail gelaran dia ataupun kunyah dia Amir bin Wasilah. Bila dia meninggal dunia, mata sanata mi'atin minal hijrah, meninggal pada tahun 100 hijrah. 100 hijrah?
Mata sanata mi'atin minal hijrah. Sekejap ya. Okey. Kita cuba, takut saya silap. Takut saya silap faham sama ni. Okey. Sekejap Abu Tufail Amir bin Wasilah mata meninggal pada tahun 102 Hijrah. Berapa sebenarnya beliau meninggal ni? Yang lebih tepat. Mi'atin minal hijrah. 100 Hijrah. Okey, betul lah 100 Hijrah. Betul lah. Astagfirullah. Saya silap faham. 100 Hijrah. Okey, sorry. Betul lah. 100 Hijrah. Jadi sekarang ni kemudiannya Ibn Salam pun menjelaskan lagi secara lebih terperinci. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Mekah. Wa akhiru man mata minhum di Mekah Abdullah bin Umar. Yang terakhir meninggal di Mekah ialah, ada yang kata Abdullah bin Umar, ada yang kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Atau radhiyallahu anhuma, ya. Okey, ada yang kata itu kalau di Mekah. Kalau di Basrah, yang terakhir meninggal di Basrah ialah Anas bin Malik. Okey. Anas bin Malik. Kemudian yang terakhir meninggal di Kufah, Abdullah bin Abi Aufa. Di Syam, Abdullah bin Busur. Bal, ada yang kata bukan Abdullah bin Busur, tetapi Abu Umamah. Okey. Kemudian ada yang kata kalau di Mesir, yang terakhir meninggal di Mesir, Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'in Az-Zubaydi. Kalau di Palestin, Abdullah bin, Abu Ubay bin Ummi Haram. Kalau di Dimashq, Wasilah bin Al-Asqa'. Kalau di Hims, Abdullah bin Busur. Di Yamamah, Al-Hirmas bin Ziyad. Di Jazirah, Al-Urs bin Amirah. Di Afrika pun ada Ruwaifi' bin Sabit. Fil Badiyah, di perkampungan Arab ataupun Arab Badui, Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Ini terperinci, ibu-ibu sekalian ya. Sangat terperinci. Cuma yang menyatakan Ruwaifi' meninggal di Afrika tu la yasih, tidak sahih. Kerana beliau bukan meninggal di Afrika, sebaliknya beliau meninggal di tempat yang lain, di Madinah. Okey, baik. Bagaimana yang orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di China, sebenarnya bukan. Itu Sa'ad yang lain. Bukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Itu Sa'ad yang lain yang meninggal di China. Sa'ad bin Abi Waqqas, seingat saya meninggal di Madinah. Baik. Tetapi kalaulah yang terakhir betul-betul meninggal dunia, yang tadi secara khusus, di Basrahnya, di Kufahnya, di Mesirnya. Tapi yang betul-betul terakhir meninggal dunia ialah Abu Tufail Amir bin Wasilah yang meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah. Okay, jadi betul lah hadis Nabi SAW pada 100 tahun akan datang, tak ada dah orang kalangan kamu yang masih hidup. Maknanya lebih kurang 100 tahun kemudian itu semua sahabat Nabi meninggal dunia. Ya, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, cuba kita lihat penjelasan dalam hadis ini secara lebih terperinci. Satunya dia bahas tentang as-samar. Okey, as-samar. Bab as-samar. As-samar ni apa maksudnya? As-samar artinya al-hadis bil-lail qabla an-naum. Hadis al-hadis bil-lail ni maknanya sembang pada waktu malam sebelum tidur, ya. Sembang pada waktu malam sebelum tidur. Okey, kalau kita sebelum ni dalam pengajian minggu lepas kita ada bahas tentang hadis Nabi dengan Ummu Salamah tu yang Nabi bangun dalam keadaan terkejut. Nabi kata subhanallah, apa fitnah yang berlaku pada malam ini. Sekian tu, dan Nabi minta sahabat isteri Nabi bangun untuk salatul lail. Itu babul ilmi wal izati bil lail. Itu bab ilmu dan memberi peringatan pada malam hari. Itu masa dah tidur lah. Dah tidur, Nabi terjaga dari tidur, Nabi bagi nasihat.
Tapi kalau as-samar ini dia bukannya kita terbangun dari tidur, kita pun bagi nasihat, tidak. Tapi as-samar ini ialah perbualan tentang perbualan sebelum tidur. Ya. Jadi dia ada hadis Nabi yang lain tu, ibu-ibu sekalian. Okey. Karahatis samar. Okey, dia ada hadis yang lain yang menyatakan as-samar ba'dal isya makruh, ya. As-samar lepas isya ni makruh. Tengok ni dia punya perbahasan dia. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, mana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-isya. Nabi tidak pernah tidur sebelum mengerjakan salatul isya wala samara ba'daha. Dan Nabi tidak pernah bersembang selepas salatul isya. Okey, Nabi tak sembang. Lepas salat isyak je Nabi bersedia untuk tidur. Dan sesuailah dengan zaman Nabi yang mana tidak ada bekalan elektrik dan waktu malam pun dia tak sama dengan kita, dia punya jarak dia tu, masa dia. Dan Nabi pun dia tidur sekejap dan terus bangun untuk salatul lail. Nabi tidur awal tapi bangun terlalu awal. Dan dikatakan Nabi SAW sebut la samara illa limusallin atau musafir. Tidak ada sembang pada waktu malam melainkan untuk orang yang salat dan juga untuk musafir. Jadi di sini ataupun ada hadis kana yakrahun naum qablaha, Nabi tidak suka tidur sebelum isyak, wal hadis ba'daha, dan sembang selepas salatul isyak. Jadi ulama pun bahas panjanglah tentang kedudukan as-samar ba'dal isyak, sembang pada waktu malam. Maka kesimpulannya, sembang perkara yang tidak berfaedah memang dilarang pada waktu malam. Sebaliknya kalau sembang perkara yang berfaedah, maka ia dibenarkan. Okey. Tapi macam mana dengan keadaan kita sekarang ni? Mungkin kita dah berbeza sikit kot dengan zaman Nabi SAW. Tapi dia punya maksud ataupun tujuan yang besarnya ialah mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Dan dalam membahaskan benda ni, saya sembang je lah ibu-ibu ya. Saya pun tak buat macam tu pun. Tapi kalau kedudukan orang yang soleh, mereka memang mengisi masa sungguh selepas salatul isyak. Tapi bagi cara peribadi saya sendiri, saya tak begitulah pada jujurnya. Maka saya tak boleh nak sembang panjang tajuk ini ya. Baik. Kemudiannya kalau kita lihat lagi kupasan tentang hadis ni. Hadis ni dia ada bahas lagi di tempat yang lain sebenarnya ibu-ibu sekalian ya. Antaranya tapi di sini dia tak dibahaskan lagi. Okey. Cuba kita antaranya sebenarnya hadis ini Nabi SAW bangun lambat, solat isyak lambat pada hari itu. Ya, Nabi solat isyak lewat pada hari itu. Sahabat tunggu je Nabi SAW. Kemudian dah lama tunggu tu barulah Nabi keluar. Dan Nabi keluar, Nabi pun solat isyak, Nabi pun sebut bahawa tak ada pun kalangan manusia yang beriman kepada Allah melainkan kamu sahaja di atas muka bumi sekarang ni, kata Nabi SAW. Okay. Dan Nabi pun sebutlah nanti 100 tahun tak ada dah orang yang kalangan kamu yang akan hidup lagi, semuanya akan meninggal. Okay. Jadi ulama pun bahas hadis ni, la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun, tak ada lagi orang yang akan hidup 100 tahun akan datang. Maka kata ulama begini, kata Ibn Battal, qala Ibn Battal, innama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah anna hadhil muddah. Okay, Nabi nak sebutnya bahawa usia mereka dalam tempoh waktu tersebut, generasi ini, jadi generasi para sahabat semuanya akan meninggal dunia. Sebagaimana yang saya sebutkan tadilah. Nabi nak sebut dalam tempoh 100 tahun ni, seluruh sahabat akan meninggal dunia. Okey, satu. Poin yang kedua, fawa'azahum biqasri a'marihim.
Nabi SAW nak bagi peringatan dan nasihat bahawa pendeknya usia kita, dan Nabi nak sebut bahawa umur kita tidak sama dengan umur umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Liyajtahidu fil ibadah, supaya kita bersungguh dalam mengerjakan ibadah. Nah, jadi kita tak sama dengan umat dahulu. Ada semalam baru saya baca tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kenapa umat zaman dahulu umur mereka panjang? Antara faktorlah yang sesuai dengan pada masa tersebut, manusia tak ramai lagi pada masa tu. Jadi bila manusia ni dia tak terlalu ramai, maka logiklah kalau setiap orang itu berusia panjang untuk meneruskan kegiatan kemanusiaan ini. Tapi bila kita dah makin ramai, dah makin padat, di tempat kita pun sebenarnya terlalu padat. Cuma nasib baik kita ada akal untuk buat rumah, apartmen, flat, kondo yang tinggi-tinggi. Kalaulah tak ada idea nak buat rumah flat apa ni, maknanya semua duduk kat bawah memang tak cukup dah tanah kita ni. Okey, dan kalau kita lihat di Jakarta, di Bandung, orang terlampau sesak, di India, di China terlampau ramai. Maka kalaulah setiap orang tu berusia panjang, maka tidak adalah silih ganti pergantian antara generasi dengan generasi yang baru. Maka sesuai dengan keadaan manusia yang begitu ramai, melimpah ruah, maka umur itu pendek berbanding dengan umat terdahulu yang mana orang tidak terlalu ramai lagi. Okey, baik. Kemudiannya kata Al-Imam Nawawi, okey, tujuan dia untuk kita mengaktifkan ibadah. Baik, kemudian kata Imam Nawawi pula, rahmatullahi alaih. Al-muradu anna kullum man kana tilka al-lailati 'ala al-ardi la ya'ishu ba'da hadhihi al-lailah akthar min 100 sanah. Okey, sama dengan yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan tidak ada pun kalangan sahabat yang akan hidup dalam tempoh selepas 100 tahun, sama ada umur mereka lebih pendek daripada itu ataupun umur mereka lebih panjang daripada itu. Okey. Jadi ini tidak menafikan nanti akan lahir anak daripada kalangan mereka yang akan hidup lebih daripada 100 tahun. Nabi nak cerita sahabat masa tu. Sahabat yang hidup pada masa tersebut 1 tahun je. Tapi kemudian anak sahabat itu cerita lain lah. Okay. Itu penjelasan yang saya kira kita semua dah maklum, tuan-tuan ibu-ibu sekalian ya. Okay, jadi tapi poin yang paling penting bukannya isu hidup selepas 100 tahun ke apa. Bukan itu isu yang penting yang kita nak bahaskan dalam Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilmi, perbahasan yang penting ialah babus samar fil ilmi. Bab menyampaikan ilmu selepas waktu isyak. Jadi ibu-ibu kan ada kelas dengan Ustaz Zahiruddin malam ni ke, Kak Liza? Malam esok. Malam esok. Dan lepas isyak kan? Ya. Pukul 9 malam. Saya pun beberapa kali tak sempat dah sebab saya ada kuliah maghrib, nak balik tu tak sempat. Jadi ibu-ibu pun ada kelas pada waktu malam. Sebenarnya dia dah bercanggah dah dengan sunnah Nabi SAW. Nabi ni dia tak ada kuliah subuh, tak ada kuliah duha secara tetap, tak ada kuliah maghrib secara tetap, tak ada kuliah lepas isyak secara tetap ya. Nabi ni anytime saja baginda memberikan ilmu. Tapi dalam bab ilmu dia bukan ibadah khususiyah. Apabila ia bukan ibadah khususiyah, maka terpulang kepada kita untuk mengatur jadual ilmu sesuai dengan masa kita. Justru kalau surau-surau masjid-masjid memang dah ada dah kuliah subuh, kuliah maghrib. Bahkan ada je masjid yang mengadakan kuliah ba'dal isyak. Ya. Jadi dalam bab ini tidak ada masalah. Hatta ada satu pengajian ilmu dalam bulan Ramadan ibu-ibu sekalian yang bermula selepas salatul tarawih dan berakhir dalam sekitar pukul 12 malam 1 pagi. Ada juga. Itu memang intensif punyalah. Jadi kemudian mereka tidur, bangun awal pagi pula untuk qiyamul lail dan juga persediaan sahur. Jadi di sini tidak ada masalah untuk kita mengatur majlis ilmu walaupun selepas salatul isyak. Ya, tak ada masalah pun. Jadi yang pentingnya
mesej yang nak disampaikan oleh Nabi SAW ialah mengatur jadual pengajian secara betul. Ya, mengatur jadual pengajian secara betul. Ada juga orang yang mengutamakan pengajian ilmu tu pada waktu awal pagi, 4-5 pagi. Mungkin JAA boleh usulkan kod. Kelas kita mula pukul 4 pagi, semua kena bangun, solat dulu, 4.45 pagi kita mula, habis pukul 5.30. Kemudian bersiap untuk solatul subuh. Dan memang ada orang yang buat program sebegitu rupa. Soal sesuai tak sesuai tu saya no komen lah, saya tak berani kata. Tapi saya tak berapa minat untuk diadakan kelas pada sebelum subuh. Tapi kalau belajar secara persendirian, la ba's. Itu yang terbaik. Kalau belajar masing-masing, itulah yang waktu yang terbaik kerana kita punya minda kita masih fresh lagi kan. Okay. Kalau ada persoalan, ibu-ibu boleh terus ajukan ya. Kita terus ke depan lagi. Alamak, dia tak ke depan. Okey, boleh dah. Okey, ini hadis dia. Hadis yang seterusnya. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, ibu sekalian, tengok ni. Nama orang ni ialah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair bin Hazan. Okey, siapa Sa'id bin Jubair ini? Sa'id bin Jubair ialah menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, menantu Abu Hurairah. Okey. Dalam perbahasan ulama, ibu-ibu sekalian ya, dia ada membahaskan tentang siapakah ketua segala tabi'in. Man sayyidut tabi'in. Maka ada khilaf kalangan ulama dalam menentukan siapakah sayyidut tabi'in. Okey. Cuba kita lihat antara perbahasan ulama ya. Okey, ulama khilaf siapakah sayyidut tabi'in, ketua segala tabi'in. Ada yang kata, okey, ini kata Ibn Salah dalam muqaddimah beliau. Ikhtalafan nas fi afdalit tabi'in. Ulama berbeza pandangan siapakah ketua segala tabi'in. Fa ahlul Madinati yaqulun Sa'id bin al-Musayyab. Orang Madinah menyatakan Sa'id bin al-Musayyab. Okey. Oh, saya silap. Ini Sa'id bin Jubair ya. Saya silap ni. Tak apalah, kita sekadar nak tahu. Bukan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Musayyab. Okey. Sa'id bin Jubair ini menantu Abu Hurairah ataupun Sa'id bin Jubair? Saya pula yang keliru. Sa'id bin Jubair. Ya. Saya minta maaf, saya yang keliru pula antara Sa'id bin Jubair dengan Sa'id bin al-Musayyab. Mimman adraka zaman min nubuwah. Sa'id bin Musayyab. Okey, saya minta maaf, saya silap tadi bukan Sa'id bin Jubair, tapi Sa'id bin Musayyab. Tapi tak apalah, kita elak sekejap ya. Dalam membahaskan tentang siapakah afdalul tabi'in, ada ulama yang menyatakan Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah. Ahlu Kufah pula menyatakan Uwais Al-Qarni. ya, Uwais Al-Qarni. Ahlu Basrah pula menyatakan Al-Hasanul Basri. Okey. Kemudian ada yang kata Al-Ahsan, kata Imam Al-Bulqini. Bacaan dia Imam Al-Bulqini. Yang terbaiknya kita kata macam ni lah. Al-afdal min haitsu zuhdi wal wara' Uwais. Yang terbaik daripada sudut zuhud, wara' itulah Uwais. Wa min haitsu hifdzil khabari wal asar Sa'id. Yang terbaik daripada sudut menjaga hadis Nabi SAW ialah Sa'id bin al-Musayyab ataupun dipanggil Sa'id bin al-Musayyib. Okey. Jadi antara tiga orang ni lah
antara Sa'id dengan Uwais ataupun Al-Hasanul Basri. Baik, tapi yang kita bincang ni bukan Sa'id bin Musayyab, silap tadi. Yang betulnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in juga yang terkenal. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abbas bin apa tu? Abdullah bin Abbas bin siapa boleh sambung? Muttalib. Ya, apa Abdul itunya? Muttalib. Abdul Abdul Muttalib. Muttalib. Barakallahu fikum. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Okey, apa nama sebenar Abdul Muttalib? Syaibah, ya. Nama sebenar Abdul Muttalib ialah Syaibah. Jadi panggil apa? Dia ni ada seorang pakcik namanya Al-Muttalib. Apabila ayahnya meninggal dunia, ayah dia Hashim meninggal dunia, maka dia follow je pakcik dia Muttalib pergi ke mana-mana. Oleh kerana dia ni ikut je pakcik dia pergi ke mana-mana, maka lama-kelamaan orang ni duk tengok dia ni mengekori je ke mana saja Al-Muttalib pergi, maka orang panggil dia Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Jadi nama sebenarnya ialah Syaibah. Jadi dia anggap hamba Muttalib. Akhirnya gelaran itu yang masyhur. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, hadisnya disampaikan oleh Ibn Abbas, kata hadis yang masyhur, bitu. Bitu ni saya bermalam. Bitu fi baiti. Saya bermalam di rumah makcik saya Maimunah binti Al-Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Maknanya itu merupakan malam giliran Ummul Mukminin Maimunah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya, Nabi salat isya yakni di masjid. Thumma jaa ila manzilihi fa shalla 4 rakaat. Kemudian Nabi balik ke rumahnya, Nabi salat 4 rakaat. Itu adalah Ibu Puan Balkis ada kongsikan ya. Thumma nam, kemudian Nabi tidur. Thumma qama, kemudian Nabi bangun. Okey. Thumma qala, Nabi salat isyak di masjid, kemudian Nabi balik ke rumah, Nabi salat 4 rakaat, kemudian Nabi tidur, kemudian Nabi bangun. Thumma qala, ini semua diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas. Nabi pun berkata, namal ghulayyim au kalimatan tushbihuha. Namal ghulayyim au kalimatan tushbihuha. Nabi tanya, anak tu, adik tu tidur ke? Ghulayyim, atau kita sebut budak kan, budak tu tidur ke tu? Ataupun dalam bahasa yang lebih lunak, anak tu tidur ke? Okey. Kalau orang Kelantan dia sebut awang. Awang tu tidur ke tu? Okey. Jadi tanya, tidur ke belum? Au kalimatan tushbihuha, atau lebih kurang macam itulah Nabi sebut. Thumma qama faqumtu ay yasarihi. Kemudian Nabi pun bangun untuk salat tahajud. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pun bangun untuk salat dengan Nabi. Abdullah berdiri di sebelah kiri Nabi. Okey, nampak ibu-ibu Bila Nabi bangun untuk salatul tahajud, Ibn Abbas pun bangun dan Ibn Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alani ayyaminihi, Nabi pun tarik Ibn Abbas letakkan di sebelah kanan. Ya. Nabi tarik, Nabi letak di sebelah kanan. Okey, boleh? Fa shalla 5 rakaat, maka Nabi pun salat 5 rakaat. Pelik hadis ni. Pening kita. Summa shalla rakaatain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Salat 5 rakaat. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Summa nam, kemudian Nabi tidur.
hatta sami'tu ghatitahu au khatitahu. Sehinggalah saya mendengar dengkuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya mendengar dengkuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Thumma kharaja ila salah, kemudian barulah Nabi keluar menuju salat, ya. Kemudian barulah Nabi pun keluar menuju salat. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, hadis ini sebenarnya dia kena dibincangkan dalam bab salat lah. Dalam bab salat tu dia akan dibincangkan panjang lebar lagi. Dan sepatutnya kita tak bincang pun tentang macam mana tu Nabi salat 5 rakaat, kemudian Nabi salat 2 rakaat, kemudian Nabi tidur, kemudian keluar untuk salat subuh. Itu apa ceritanya tu kan? Okey, yang tu boleh kita sentuh secara ringkas nanti insya-Allah. Dan lebih panjang lagi itu dibahaskan dalam bab Kitabus Shalah. Baik. Ibu-ibu sekalian, perkara yang pertama ialah Abdullah bin Abbas, apa hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara pertama yang kita kena selesaikan dulu. Okey, siapa yang tahu apa hubungan Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibn Abbas? Kita ada sebut dah sebelum ni pun, cuma kita nak bagi ingat balik. Okey, siapa boleh sebut? Bukan Ustaz. Apa dia? Abdul Talib datuk Nabi. Abbas ni cucu Abdul Talib. Betul. Abbas Abdullah cucu. Abdullah cucu Abdul Lah jadinya Muttalib. Ustaz. Nak jadi sepupu lah dengan Nabi. Jadi sepupu dengan Nabi. Okey. Maknanya satu, hubungan mereka ialah sepupu Hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibn Abbas. Rasanya pakcik Nabi tu yang nama Abbas tu, dia lebih kurang umur Nabi je. Sama ada dia tua sedikit ataupun dia muda sedikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, benda ni kita dah bincang dulu. Cuma kita nak tengok ingat ke tak ingat kan. Okey, satu hubungan Nabi dengan Abdullah bin Abbas ialah sepupu. Okey, lagi? Dia anak saudara Maimunah, Ustaz. Ummul Mukminin. Jadi kalau anak saudara Maimunah berarti Sebenarnya dia anak saudara perkahwinan dengan Rasulullah. okey, maknanya dia anak saudara, kalau kami lah, kami sebut anak saudara sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hubungan saudara sabit. Yang ini disabitkan dengan perkahwinan dengan makcik dia Maimunah. Okey, Maimunah ni Ummul Mukminin Maimunah, dia ada adik-beradik. Dia ada kakak nama Lubabah. Okey, saya tulis kan. Ummuna Maimunah ada kakak nama Lubabah dan ada adik nama Lubabah. Sorry. Ada adik-beradik. Ada dua orang saudara yang kedua-duanya bernama Lubabah. Okay. Adik-beradik dia tu ada dua-dua tu namanya Lubabah. Boleh jadi seorang kakak dia, seorang adik dia. Boleh jadi kedua-duanya kakak Ummuna Maimunah. Boleh jadi kedua-duanya adik Ummuna Maimunah. Seorang bagi membezakan antara dua Lubabah, maka seorang dipanggil Lubabatul Kubra, Lubabah besar, dan Lubabah Sughra, Lubabah kecil. Atau istilah kitanya Lubabah kakak, Lubabah adik. Baik. Jadi dengan Lubabah kakak itu isteri kepada Abbas ataupun ibu kepada Ibn Abbas. Ya, Lubabah kakak tu isteri kepada Abbas ataupun ibu kepada Abdullah bin Abbas. Manakala dengan Lubabah As-Sughra itu merupakan ibu kepada Khalid bin Al-Walid. Bermakna Khalid bin Al-Walid juga merupakan sepupu kepada Ibn Abbas dan merangkap anak saudara sabit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
anak saudara hasil perkahwinan. Jadi macam saya sebut sebelum ni lah, orang Mekah ni dia macam mana pun dia mesti ada pertalian, persaudaraan antara mereka. Dan saya kira bukan orang di Mekah sahaja, bahkan mana-mana bangsa ketika itu, ialah mereka bukannya macam kita sekarang ni. Kak Liza orang mana? Orang Penang, suami pun orang Penang. Oh, dekat Penang lah. Ya. Tapi sekarang ni kan boleh kahwin jauh-jauh sebab kita tak ada masalah dari sudut pergerakan. Zaman dulu tak boleh. Kalau orang Mekah kahwin dengan orang di Yaman sebagai contoh, itu payah tu. Mungkin ada tapi benda tu jaranglah berlaku. Sekarang ni tak. Sekarang ni biasa je perkahwinan jauh-jauh berlaku, bahkan luar negara pun berlaku kerana kita mudah berhubung. Bahkan sekarang ni kalau nak tengok muka setiap hari pun boleh melalui video call kan. Maka tidak ada masalah. Jadi zaman dulu tu mereka kahwin sama mereka je. Jadi Nabi ni nak tak nak jauh-jauh pun dia adalah bau-bau bacan dengan Abu Jahal. Dia ada jauh-jauh tu. Okay, dia adalah hubungan kait dengan Al-Walid bin Mughirah. Dia ada hubungan kait dengan Umayyah bin Khalaf. Tapi kalau terlalu dekat, jauh-jauh. Ya? Jadi oleh kerana mereka ni memang hidup macam tu, maka anak saudara sabit tu sudah dikira hubungan jauh lah. Kiranya bukan hubungan yang dekat. Yang dekat betul ni pakcik, anak saudara itu betul dekat. Tapi kalau sepupu tu sudah dikira tak dekat dah lah. Okay. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Abbas ini ceritanya bersemangat untuk menuntut ilmu. Beliau tidur di rumah Nabi SAW setelah mendapat keizinan Nabi melalui isteri baginda Ummuna Maimunah bintil Haris. Jadi Abdullah ni bila dia ada je peluang untuk menuntut ilmu, dia tuntut sungguh-sungguh. Dia tuntut sungguh-sungguh. Jadi ceritanya di mana puan yang dia menuntut ilmu tu? Dia pergi solat di sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi pun tarik. Nabi tarik Abdullah bin Abbas ke sebelah kanan. Nabi pegang tu, dia tarik ke sebelah kanan. Maka di situ sebenarnya wujud satu penyampaian ilmu secara praktikal. Ya? Wujudnya penyampaian ilmu secara praktikal, iaitu dengan membetulkan kedudukan dalam saf. Jadi seolah-olah kata ulama, seolah-olah Nabi SAW menyatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, marilah berdiri di sebelah kanan saya, bukannya di sebelah kiri. Ya, marilah berdiri di sebelah kanan saya, bukannya di sebelah kiri. Seolah-olah begitu. Jadi nak katanya, penyampaian ilmu ni dia mesti berlaku pada bila-bila masa. Kita nak betulkan tu, dia tak tunggu mesti masa tertentu je baru kita nak betulkan keadaan. Tak. Kalau boleh kita betulkan segera, kita betulkan segera. Sebab itu ibu-ibu sekalian, ulama membahaskan, adakah Nabi SAW mentafsirkan semua ayat Al-Quran? Baik. Ada ulama kata tak, kerana secara realitinya, bila kita duk tengok hadis-hadis Nabi, berapa je yang Nabi tafsirkan Al-Quran? Tak banyak pun. Jadi Nabi tidak mentafsirkan semua Al-Quran. Okay, satu pandangan. Tapi ada pandangan kedua yang saya kira lebih tepat, iaitu Nabi SAW mentafsirkan semua Al-Quran. Tapi kita kena faham bahawa Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah dengan qaul, ucapan Nabi. Nabi mengajar, Nabi menyampaikan hadis, Nabi membetulkan kesilapan para sahabat, salah faham tentang ayat tertentu. Okey, itu dengan ucapan Nabi SAW. Dan satu lagi, Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran dengan praktikal. Contohnya ayat berkaitan dengan memerintah dengan adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan keadilan dan juga ihsan. Maka Nabi SAW memang menerapkan keadilan dan ihsan dalam pemerintahan dan kehidupan baginda secara praktikal. Ya? Bukannya Nabi kena cerita, tapi tindakan Nabi menceritakan apakah tafsiran bagi ayat Al-Quran tersebut. Ataupun Nabi SAW
Al-Quran mengajar kita supaya mendamaikan dua kaum yang bergaduh. Ya, apa ayat dia dalam surah Al-Hujurat tu? Apabila innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya sahaja orang beriman ini dia saudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu dikasihi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Maka Nabi SAW pun mendamaikan sahabat-sahabat yang bergaduh secara praktikal. Nabi tak perlu sebut. Maksud bagi ayat Al-Quran ini ialah sekian-sekian. Perkataan antusnihu menurut kaedah bahasa Arabnya ini maksudnya. Kenapakah ayat ini berakhir dengan perintah supaya bertakwa? Kenapakah Allah Ta'ala menyatakan la'allakum turhamun? Kenapa perkataan la'alla yang digunakan? Tak ada, tak macam kita lah. Kita kena bahas satu-satu tu. Itu kepuasan ilmu. Tapi Nabi SAW bertindak secara praktikal. Nabi terus mendamaikan mana-mana sahabat yang bergaduh. Jadi bezakanlah kita hidup dalam dunia mementingkan ilmu tetapi kurang praktikal. Nabi SAW hidup dalam dunia praktikal dan mementingkan ilmu dalam bentuk praktikal. Bukannya mementingkan ilmu dalam bentuk teori ataupun nazari semata-mata. Okey, jadi yang tepatnya insya-Allah Nabi SAW memang mentafsirkan semua ayat Al-Quran sebahagiannya dengan ucapan dan kebanyakannya dengan tindakan. Kan biasa kita dengar orang sebutkan, biar tindakan menceritakan siapa kita. Bukannya kita yang kena cerita pada orang. Kita ni buat apa, kita ni buat apa, tak. Biar tindakan kita yang menceritakan siapa kita. Kalau orang kerja tu, biar kerja saya yang membuktikan saya ni okey ke tak okey. Saya tak nak cerita lebih-lebih. Tapi Tuan berikan saya masa sebulan, tengok saya buat macam mana. Tengok dalam sebulan tu memang perform, tak banyak cakap. Jadi memang ada orang macam tu. Saya ingat masa saya dalam Persatuan Ulama Malaysia dulu. Masa tu saya pegang bahagian Suban ataupun anak muda. Jadi ada seorang tu dalam Persatuan Ulama Malaysia cawangan wilayah. Saya ni bahagian pusat. Tapi di cawangan wilayah ada seorang tu Ustaz Khairul Anwar, memang diam. Sepanjang mesyuarat tak pernah pun bersembang. Terima kasih banyak. Kak Liza, jumpa Kak Liza. Barakallahu fikum. Okay. Tak pernah sembang pun dalam mesyuarat. Kalau orang tanya, dia jawab sepatah. Tapi dia punya hasil kerja dia tu menceritakan siapa dia. Dan tak ada orang berani nak memperlekehkan dia kerana dia tak banyak sembang, dia memang buat. Sebahagian orang tu dah sembang je. Bagi idea tu, bagi idea ini, cuba buat. Oh memang tak boleh nak buat lah. Tapi ada orang yang Allah berikan anugerah, sembang pun banyak, kerja pun banyak. Ada juga yang macam tu. Itu jarang-jarang lah. Biasanya sembang banyak ni kerja tak banyak. Ya. Tapi ada orang yang sembang banyak, kerja pun laju. Barakallahu fi. Baik. Ibu sekalian, ada sebarang soalan sebelum pindah ke tajuk berikutnya? Okay, Kak Niza ada apa-apa Kak Niza? Tak ada Ustaz. Ibu-ibu yang lain, Kak Ana, ibunya. Tak Ustaz, macam kata tadi Ustaz cakap apa, Nabi memang menterjemahkan melalui praktikal kan, tapi memang semua Nabi tunjukkan melalui praktikal apa yang dinyatakan dalam Quran sebenarnya. Ya betul lah sebenarnya. Memang betul lah Nabi mentafsirkan Al-Quran dengan tindakan. Maknanya ulama bahas Nabi tafsir ke tak tafsir Quran? Tafsir tapi dengan tindakan, bukannya dengan ucapan. Okey, tak ada Okey. Tak ada, kita terus lagi. Babu hifzil ilmi. Bab menghafal ilmu. Oh, payah ni. Nak hafal ilmu ni, Allah Akbar. Saya dalam satu kelas tu, ya Allah, kelakar betul. Sekali kelas, hafal satu je perkataan Arab.
iaitu la taghdab. Itu berdasarkan hadis Nabi lah. La taghdab. Jangan kamu marah. Okay. Jangan kamu marah. Ulang banyak kali dalam kelas ni. Ulang. Okey. Kak, baca balik. Apa yang jangan kamu marah dalam bahasa Arab? La taghdab. Kak pula, abang pula macam mana? La taghdab. Kalau untuk wanita, la taghdabi. La taghdab, la taghdabi. Okey, cantiklah dia punya sebutan dia tu. Tapi bila masuk kelas keesokan harinya, tanya balik apa dia marah jangan marah dalam bahasa Arab. Tak ingat dah. Padahal mudah je, la taghdab. Tapi dah banyak kali kelas ulang. Tanya balik, mesti tak ingat la taghdab. Adalah orang ingat, tapi yang lain tak ingat. Okey, rupanya payah juga ya untuk mengingati satu benda. Sebab itu dia ada satu seorang ustaz dari Indonesia, saya setuju sangat apa yang dia sebut. Antara kesilapan kita dalam mempelajari bahasa, seperti bahasa Arab. Kenapa saya, ibu-ibu tak pandai-pandai bahasa Arab ni? Kerana kita menghafal perkataan yang tak ada kaitan dengan kehidupan kita. Saya ni kitab boleh baca, bukanlah semua kitab saya boleh baca. Tapi kalau nak tanya benda-benda yang sekeliling kita ni, contohnya apa dia kapet dalam bahasa Arab? Apa kapet bahasa Arab ni? Apa peti ais dalam bahasa Arab? Ambil masa panjang, mujalah baru ingat. As-salajah. Apa dia periuk dalam bahasa Arab? Periuk. Lansir. Jadi itu semua tak terbayang tu. Apa lagi anggota badan je. Pipi dalam bahasa Arab. Apa dia pipi bahasa Arab ya? Kuku dalam bahasa Arab. Ini semua benda yang ada sekeliling kita ibu-ibu sekalian. Dan benda ni tak ada dalam kitab. Tak bahas seperti sejuk dalam kitab, kapet, periuk, apa benda tak ada dalam kitab. Jadi katanya antara kesilapan kita ialah kita tidak belajar perkataan yang ada di sekeliling kita ni. Jadi sepatutnya kita belajar dulu perkataan yang ada sekeliling dulu. Perkataan yang kita nak guna sehari-harian ni. Kemudiannya lepas kita belajar tentang perkataan yang ada di sekeliling kita ni, nama-nama benda, nama anggota badan, apa benda ni, barulah kita belajar percakapan yang perlu kita ucapkan. Tapi kalau kita belajar buku kan dia skema. Apa nama kamu, apa khabar, kamu datang dari mana, kamu dah makan ke belum. Terlalu skema. Sekarang ni kita nak belajar perkataan yang kita guna sehari-harian. Contohnya, saya nak bersih gigi. Okey, contoh kita nak bagi tahu pada anak, pergi gosok gigi. Macam mana dalam bahasa Arab tu? Itu setiap hari kita guna tu. Dah mandi ke belum? Okey, itu setiap hari guna tu. Okey, saya nak keluar dulu. Saya nak keluar beli makanan. Itu perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan. Sepatutnya perkataan itu yang kita kena hafal ya. Tapi realitinya payah kan? Sangat payah. Baik, begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Saya kena masuk sekolah menengah dulu, kena hafal 10 baris dalam tempoh 1 jam. Okay. Kita pun hafal lah 10 baris ni. Pemain lagi hafal. Kemudian kena baca depan ustaz, kita pun baca lah 10 baris tu. Maknanya tak sampai satu muka surat. Satu muka surat dalam 15 baris kan. Baik. Lepas. Alhamdulillah lepas. Tapi lepas tu bila arwah abah saya datang ambil dan abah pun tanya, tadi hafal ayat mana? Saya kata entah, tak ingat dah. Terus lupa. Masa exam tu je, masa test tu je saya ingat. Habis keluar je daripada test, saya dah lupa dah apa ayat yang saya hafal. Jadi memang ia satu kesulitan. Maka dalam bab hifzul ilmi ataupun hifzul Quran, hifzul hadis, perkara yang penting ialah perkongsian. Ya, perkongsian. Dan benda inilah benda yang kita tidak praktikkan ya dalam pengajian, sistem pengajian. Sepatutnya bila dah dapat kita kongsikan. Bila kita selalu kongsi, benda tu akan ingat dalam kepala kita ibu-ibu sekalian. Selain daripada minat. Contohnya kalau isteri saya ni dia tak boleh lah mazhab-mazhab macam-macam ni. Mazhab Syafi'i, Hanbali pun dia pening dah. Kalau saya minat lah pelbagai mazhab tu. Dan saya baca sekali, 2 kali, saya dengar sekali, 2 kali, saya boleh ingat dah dalam kepala.
Ini mazhab apa, ni mazhab apa, dalam kes ini mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa. Boleh ingat terus dalam kepala. Kerana apa? Kerana kita minat. Bila kita minat tu, cepat je benda tu kita tangkap. Kita boleh tangkap, kita boleh kembangkan benda tu dengan cepat. Ada setengah orang tu dah dengar banyak kali dah tak ingat-ingat juga. Nak kena berkali-kali lagi kerana tidak ada minat. Samalah, saya tak minat dalam bab masak sebagai contoh. Ajarlah, berapa kali dah saya belajar. Tak pandai-pandai juga. Ada dah satu dua saya pandai telur sikit. Guna air fryer, pandai lah kan. Tapi nak guna kemahiran sendiri tu, sebab tak ada minat. Jadi assistant boleh, basuh pinggan, bersih dapur, boleh lah. Masak tak boleh. Jadi dia minat. Jadi dalam bab hifzul ilmi, memang nak tak nak dia kena dengan minat. Dan kita tahu apa tujuan akhir daripada pengajian ilmu kita ini. Ya? Kita tak clear ke manalah ilmu kita nak pergi, jadi rugilah. Jadi kita nak tahu ke mana akhirnya pergi ilmu yang kita pelajari. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, siapa guru Bukhari dalam hadis ni? Silakan. Abdul Aziz bin Abdullah. Okey, Abdul Aziz bin Abdillah. Okey, Ibu Balkis ke? Berjaya. Okey, alhamdulillah guys, banyak. Okey, siapa sahabat Nabi dalam hadis ni? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa anak murid Abu Hurairah? Said Mus'as. Syah. Apa dia ibunya? Siapa anak murid Abu Hurairah dalam hadis ini? Syihab Anil Raj. Mana Raj. satu tu? Tu lepas Ibn Syihab. Ibni Syihab. Ibni Syihab bin Ibni Syihab bukan anak murid Abu Hurairah. Oh bukan. Ni nah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Al-Arash ini artinya si tempang. Al-Arash ini artinya si tempang. Bolehkah kita nak panggil orang si tempang? Okey, cerita dia. Bukan nama sebenar dia tu. Nama sebenar Al-Arash ialah, okey ni nama sebenar dia. Al-Imamul Hafiz Al-Hujjah Al-Muqri Abu Dawud. Ini nama dia. Gelaran dia Abu Dawud Abdul Rahman bin Hurmuz Al-Madani. Itu nama sebenarnya Abdul Rahman bin Hurmuz Abu Dawud. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Al-Arash. Kenapa tu Al-Arash tu? Kerana beliau seorang yang tempang. Tapi orang Arab dulu dia tak kisah pun. Beliau sendiri tak kisah pun sebab orang nama Abdul Rahman ramai. Yang panggil Abdul Rahman yang mana satu tu? Yang saudara panggil. Kita pergi-pergi, ya Abdul Rahman. Tengok tempat ada 5 orang Abdul Rahman. Kemudian kita pergi pula tempat lain, kita tanya, boleh tak saya nak jumpa dengan seorang pakar dalam bidang Quran? Apa namanya? Namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman yang mana satu? Tempat kami ada 10 orang Abdul Rahman. Dan 5 orang dari mereka tu pakar dalam bidang Quran. 5 orang lagi pun bukan kaleng-kaleng orangnya. Jadi mana satu tu Abdul Rahman yang saudara nak cari? Nak tak nak kita pun nak kena tahu gelaran dia. Abdul Rahman yang tempang tu. Abdul Rahman yang tempang. Oh, Abdul Rahman si tempang. Lama-lama letaklah gelaran beliau Al-Arash dan beliau tak kisah pun. Kerana panggilan Al-Arash ini bukan panggilan memburukkan beliau, tidak. Sekadar untuk memperkenalkan beliau tu siapa. Ya? Oh, beliau ni si tempang. Abdul Rahman, orang yang tempang tetapi berilmu tinggi. Ya? Berilmu tinggi. Baik. Kemudiannya kita tengok ni banyak ni pujian-pujian terhadap Abdul Rahman dan beliau ni meninggal dunia di Iskandariyah. Baik. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, Al-Arash ni murid kepada Abu Hurairah, antara murid utama lah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah bercerita, Innan nasa, sesungguhnya orang
Yaqulun, berkata-kata. Aksara Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillah ma haddastu hadisan. Okey. Abu Hurairah ni saya silap. Innan nas yaqulun aksara Abu Hurairah. Adalah orang duk kata Abu Hurairah ni banyak sangat riwayat hadis. Hadis itulah, hadis ni lah, dia je nak goma semua hadis. Kerana Abu Hurairah pun nak bela diri dia lah. Orang nak kata dia ni banyak sangat riwayat hadis kan. Dia nak bela diri dia. Walaula ayatani fi kitabillah ma haddastu hadisan. Kalau bukan kerana 2 ayat dalam Al-Quran ni, saya memang tak nak pun sampaikan hadis. Tapi sebab ada 2 ayat ini, saya semangat menyampaikan hadis. Okey, ayat apa tu? Sumayatlu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ayat Quran tersebut. Satu dalam surah Al-Baqarah ayat 159 sampailah 160. Okey. Kita tengok terjemahan lah bagi memudahkan ibu-ibu sekalian ya. Terjemahan surah Baqarah. Ini ayat yang mencela orang Yahudi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Okay. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran dan dia petunjuk-petunjuk daripada Alkitab ini, mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan sekalian orang yang lain. Melainkan orang itu dia kena bertaubat, kena buat penjelasan semula, kena memberikan penjelasan, kena betulkan semula keadaan, kena berikan penjelasan. Orang itu aku terima taubat mereka. Sesungguhnya aku ni maha penerima taubat, maha pengasih. 2 ayat inilah yang menjadi booster ataupun merangsang Abu Hurairah untuk menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikan sebarang keterangan yang beliau dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu ibu-ibu. Okey, jap lagi. Inna ikhwanana minal muhajirin, kata Abu Hurairah. Sesungguhnya saudara-saudara kita kalangan muhajirin kana yashghaluhumus saffu bil aswaq. Mereka ni sibuk dengan urusan perniagaan mereka di pasar. Orang muhajirin sibuk berniaga di pasar. Yalah, memang nak tak nak itu sumber kehidupan. Sampaikan Umar kan dia buat giliran dengan sahabat dia. Hari ni saya kerja, awak dengar hadis Nabi. Esok awak pula kerja, saya dengar hadis Nabi. Nanti kita gilir-gilir lah kongsi-kongsi ilmu. Okay. Wa inna ikhwanana minal ansar. Manakala saudara-saudara kita kalangan Ansar, kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim. Mereka pula sibuk dengan urusan untuk menguruskan harta mereka. Bercucuk tanam dan sebagainya. Mereka sibuk dengan aktiviti pertanian, perladangan. Okay. Orang muhajirin pula sibuk dengan berniaga di pasar. Wa inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiba'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sentiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perut sekadarnya, kenyang ya, dengan perut sekadarnya. Beliau hadir di majlis yang bukan semua orang hadir, dan beliau hafal hadis yang mana bukan semua orang hafal. Justru banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sedangkan ibu-ibu sekalian, kalau kita tengok sedikit biodata tentang Abu Hurairah. Okay. Kita tengok sedikitlah sahabat Nabi yang berjasa terhadap dunia hadis ni. Kita pun nak tahu juga sedikit sebanyak kan. Dia sebenarnya memang cantik kalau kita ada satu perbincangan kan tentang mengenali para sahabat. Kita nak kenal jasa mereka, apa tindakan praktikal yang mereka buat ya. Al-Imamul Faqihul Mujtahidul Hafiz. Itu gelaran dia. Pemimpin, maknanya orang besar, faqih, mujtahid, al-hafiz. Tapi beliau bukanlah kalangan sahabat Nabi yang paling faqih, tak.
beliau tak termasuk kategori sahabat yang fuqaha. Yang fuqaha ni siapa? Aisyah Ummul Mukminin, Umar bin Al-Khattab, Zaid bin Sabit, ada beberapa orang. Tapi Abu Hurairah tidak termasuk. Baik. Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani Sayyidul Huffazil Asbat. Ad-Dawsi Al-Yamani, orang daripada kabilah Daus. Ulama khilaf tentang nama sebenarnya, ada 13 pendapat. Ada yang kata Abdul Rahman bin Sakhar, ini pendapat yang paling popular. Kalau ikut Imam Bukhari, katanya nama Abu Hurairah ialah Abdullah. Ada kata namanya Sukain, ada kata Burair, ada kata Abad, ada kata Amar, ada kata Sa'id. Nama ayah dia pun ulama bahas panjang apa nama sebenar ayah dia ni. Okey. Dan dikatakan zaman jahiliah namanya Abdul Syams, Abdul Aswad. Barulah Nabi SAW tukar kepada nama Abdullah ataupun Abdul Rahman. Ya. Jadi kenapa dia digelar Abu Hurairah, bapa kucing kecil? Kerana beliau suka pada kucing mengikut satu maklumat, ataupun beliau pernah menyelamatkan kucing mengikut maklumat yang lain. Adalah khilaf. Tapi yang menariknya tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ibu sekalian, beliau memeluk Islam dan sempat bersama dengan Nabi SAW hanya dalam tempoh 3 tahun. Ya, hanya dalam tempoh 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun ni, itu saja masa beliau dengan Nabi. Sama dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hanya sempat dengan Nabi SAW pun sekitar 3 tahun kerana beliau banyak duduk di Mekah. Jadi lepas pembukaan kota Mekah itulah baru beliau hijrah ke Madinah. Selama ni beliau duduk di Mekah aja, tapi Muslim. Ya, Muslim. Okey. Okay. Okey. Dan saya ada kongsikan sebelum ini, Abu Hurairah radhiyallahu an merupakan sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, manakala Abdullah bin Ammar merupakan sahabat Nabi yang paling banyak mencatat hadis. Okey. Nampak Jadi cerita tentang Abu Hurairah ni luar biasa dan kita sangat berterima kasih kepada Abu Hurairah kerana banyak menyampaikan hadis kepada kita semua. Jadi kita akan jumpa banyak kali ibu-ibu sekalian tentang kedudukan Abu Hurairah yang teramat miskin. Ini sebagai contoh dia cerita dia di sini yahduru. Okey, sini Okey, macam mana Abu Hurairah ni ini pembanyaknya macam mana? Ujian sahabat Nabi pada beliau. Kemudian cerita beliau ni orang yang ni kata Talha bin Ubaidullah, sahabat Nabi. Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu menyatakan, la ashakku annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma la nasma'. Tak syak lagi. Saya tak syak lagi. Abu Hurairah telah mendengar hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kami tak dengar hadis itu. Abu Hurairah je dengar. Wa dzalika annahu kana miskinan. Ini kerana Abu Hurairah ni orang miskin. La syai'un lahu dhaifan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memiliki apa-apa dan status dia tu ialah tamu Rasulullah. Dia ni orang miskin, nak kerja apa pun dia tak ada, dan dia ni bukan jenis orang yang jenis berani, tak ada. Bukan orang kuat fizikal. Bahkan pernah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tumbuk dada Abu Hurairah kerana terkejut dengan satu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, hadis yang baru saja Abu Hurairah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tumbuk, menangis Abu Hurairah. Yelah yang tumbuk pula Umar. Satu hal jugalah tapi katanya Abu Hurairah ni bukan jenis orang yang pergi perang lah. Dia jenis orang yang penuntut ilmu. Beliau penuntut ilmu. Dan kalau istilah kita sekarang ni, mahasiswa ataupun pelajar.
sebagaimana pelajar ada biasiswa, maka Abu Hurairah pun ada biasiswanya yang ditaja atau ditanggung oleh pemerintah negara ketika itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli-ahli sufah ni Nabi Muhammad banyak tanggung mereka, dan Nabi pun sampai tanggung orang yang mati dalam keadaan masih belum menjelaskan hutang. Nabi kata siapa yang ada hutang lagi bagi tahu dia, dan Nabi akan jelaskan hutang orang yang telah meninggal dunia. Itu cerita bila Nabi dah ada duit yang banyak tu, Nabi memang buat begitu. Okey. Jadi Abu Hurairah ni kerana dia memang tak ada apa-apa pekerjaan, dan pekerjaannya ialah menjadi pelajar. Itulah pekerjaan yang murni, antara pekerjaan yang murni menjadi penuntut ilmu. Maka Nabi SAW yang menanggung baginda. Menanggung beliau. Dan ada satu lagi hadis tentang Abu Hurairah yang elok juga untuk kita tahu ibu-ibu sekaliannya. Ada sikit lagi masa insya-Allah. Okay, ini hadis yang penting juga. Tapi sekejap saya nak kena tengok. Pergi lagi depan. Depan lagi. Ni. Ini cerita daripada Abu Hurairah juga. Ya Rasulullah, inni asma'u minka hadisan kasiran anta. Ya Rasulullah, saya ni banyak dah dengar hadis daripadamu. Tapi saya ni lupa je, ya. Lupa je. Macam mana ni? Maka kata Nabi SAW, ubsut rida'ak. Kamu bentangkan selendangmu. Ya, selendang dan kain tu, kamu bentangkan selendangmu. Kata Nabi SAW. Fabasattuhu, maka saya bentangkan selendang saya. Qal, fagharafa biyadaihi, thumma qala dhummah. Thumma qala dhummah. Nabi SAW pun buat apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Nabi pun dia menceduk dengan kedua tangannya. Macam mana Nabi buat Nabi buat macam mana tak tahulah, saya pun tak tahulah cara praktikalnya. Tapi Nabi buat sesuatu lah. Nabi gerakkan tangan dia tu. Kalau di sini ni yang Puan Balkis kongsikan, Nabi seolah-olah mengambil sesuatu dengan tangan. Yes. Nabi seolah-olah mengambil sesuatu dengan tangan baginda. Kemudian Nabi kata, dhummah. Peluklah benda ni. Nabi bagi peluklah. Dia pun peluk. Fadamamtuhu. Saya pun peluk benda tu. Apa benda tak tahu tu. Fama nasitu syai'an ba'dah. Maka saya pun tak lupa apa dah selepas itu. Dengar je ingat. Dengar je ingat. Jadi otak komputer dah. Jadi begitu. Nabi macam ambil sesuatu tu. Nabi bagi. Dia pegang betul-betul. Itu merupakan mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Doa daripada baginda. Dia seru selepas itu memang beliau tak melupa apa pun yang didengari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, silakan kalau ada sebarang perbincangan walaupun bukan berkaitan dengan topik ini. Saya kalau nak pergi ke depan lagi tu dia jadi panjang pula. Jadi kita inilah dia ke depan lagi tu dah ada lagi perbahasan tentang Abu Hurairah sedikit lagi. Tapi nantilah kita sambung balik. InsyaAllah. Okey, silakan kalau ada sebarang perbincangan. Ada soalan apa-apa ke semua? Nak Ustaz, kalau boleh belajar tentang para sahabat ni, kok banyak tak reti. Tak tahu banyak sangat. Kalau dapat belajar tentang sahabat Nabi ataupun kalau dapat belajar tentang isteri Nabi dulu. Nah, itulah yang isi Nabi tu buku Ustaz Luqman Makhtar ada dah. Doktor? Ustaz Luqman? Luqman Makhtar. Asam garam kehidupan Kisah Nabi. rumah tangga Nabi. Oh, itu cantik sangat. Buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW, 3 jilid. 3 Terbaik. jilid. Tapi memang saya tak fokus membacanya lagi. Tapi saya ada tengok-tengoklah, bagus sangat. Yang keduanya buku Dr. Zaimi. Tapi saya kira Ummul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Cuma buku Ustaz Luqman tu dia lebih
Detail. Ada unsur emosi sikit lah kan. Ya. Lebih mendalam lah, lebih mendalam. Baik. Dan cerita para sahabat, insyaAllah saya pun dah bincang dengan Ustaz Luqman bermula esok hari Selasa dan juga Rabu. Saya jemput beliau untuk FB Live pukul 5 suku petang lah. Ini kalau ibu-ibu nak dengar pun boleh lah, dengar sambil-sambilnya. Sambil-sambil duduk rehat kalau nak dengar lah cerita tentang Abu Bakar oleh Ustaz Luqman dalam dia menyedut daripada buku Madinah Takkan Rebah. Jadi buku ni bukan ibu-ibu je, bukan Kak Syida je yang nak komen sampai ke Madinah pun nak terbayang-bayang lagi kan. Kawan-kawan saya pun nak komen macam tu juga. Baca je buku Madinah Takkan Rebah, baru bab 1 dah menangis dah. Saya yang kebal sampai bab 6 baru mengalir air mata. Tapi memang dia punya persembahan dia, fakta, fiction, tak mengarut, emosi. Oh itu memang hebat. Jadi ibu yang belum mendapatkan buku Madinah Takkan Rebah ni, sebab saya suka sangat, saya dah beritahu Ustaz Luqman, saya akan tolong dia untuk kempen buku ni. Sebab saya sangat menghargai perjuangan dia dan ambil masa yang lama ni ibu untuk menyiapkan buku ni. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, sahabat-sahabat, jom kita dapatkan buku ini dan nanti saya boleh berikan link dia untuk pembelian. Soal link tu cerita lain lah. Soalnya dapat beli buku tu, alhamdulillah. Dah ramai je kalangan ibu-ibu yang minta saya tolong belikan. Dan bukan senang tau nak buat pembelian online untuk seorang-seorang masuk ni. Kalau 5 orang boleh lah, ni 10 orang saya kena masukkan. Tapi saya tekad untuk membantu orang mendapatkan buku ni. Okeylah, aku belilah, tolonglah. Walaupun letih juga tu. Tapi alhamdulillah sebab saya puas hati dengan buku ni. Alhamdulillah. Okay, siapa yang nak tu saya berikan link di ruangan chat. Boleh dapatkan. Tapi siapa yang ada masalah boleh hubungi saya lah. Saya tolong buat pembelian insyaAllah. Okey, tak ada apa-apa. Satu Lili pun ada sini. Satu Lili mungkin kerja kot. Sambil-sambil dengar kot. Kak Lina tak boleh masuk. Ada hal apa entah. Siapa? Kak Lina. Kak Lina. Kak Anis tak ada? Kak Anis Arsina. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya buat rumusan lah, Kak. Boleh, Ustaz. Baik. Jadi di sini, ibu-ibu ni rahmat Allah, kita masih lagi duk bincang tentang kitabul ilmi. Kitab tentang ilmu. Ya, kitab tentang ilmu. Maka kalau kita lihat, ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Tuhan, tambahilah saya ilmu. Nak tunjuknya ilmu ni benda yang penting. Sampai kita kena doa agar ilmu kita tu perlu ditambahkan. Ya. Satu doa yang ibu-ibu semua hafal dah. Rabbi zidni ilma, tambah ilmu. Tapi ceritanya ilmu tadi. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun sanggup berjalan jauh semata-mata untuk mencari ilmu. Dan ahli ilmu pun berapa ramai kalangan mereka yang mana walaupun dah berilmu pun sanggup merendahkan diri untuk menuntut ilmu. Jadi budaya ilmu ni sepatutnya jadi budaya masyarakat secara menyeluruh. Apabila masyarakat ini sampai ke level terlalu mementingkan ilmu, maka ia akan mendesak para asatizah untuk membuat persediaan yang rapi dalam menyampaikan ilmu. Tak bolehlah nak main-main dah. Macam kami-kami ni kan, tak boleh dah sebab masyarakat sudah terdidik. Ilmu nombor satu, yang lain tu kan penting sangat dah. Kalau kita kan ada, dengan minta maaf ni jangan kaitkan apa yang saya sebutkan ini dengan sesiapa pun. Okey, kita ni mengalami fasa dulu-dulu orang tak minat sangat dengan ilmu, kemudian orang minat dengan ilmu, tapi dengan gula-gula yang banyak. Ada satu fasa tu terpaksa gula-gulanya panggillah artis-artis yang telah berhijrah, jemput bagi ceramah. Sama ada di surau, di masjid dan juga di majlis-majlis ilmu. Panggil mereka untuk bagi ceramah, berkongsi tentang hijrah. Dan sedikit sebanyak mereka pun sentuh tentang ayatul Quran. Dan di situ sebenarnya dia telah memberikan kesan yang negatif tanpa disedari.
kita memuja artis dengan cara yang lain. Kemudiannya kita jemput mereka yang baru saja berubah untuk cerita tentang perubahan, sedangkan mereka baru je nak berubah. Kita dah memberikan bebanan yang besar kepada mereka, dan juga telah mengecewakan hati ilmuwan yang lain. Kecewa macam mana Ibu? Benda ni simple je, ya. Ilmuwan ini tidak meletakkan keduniaan pun nombor satu. Okey, soal rezeki itu ialah mesti bekerja untuk mendapat rezeki. Tapi bila dijemput, ilmuwan ini hanya dibayar 200, sedangkan artis dibayar beribu. Sedangkan ilmuwan menyampaikan ilmu yang betul, yang sahih, yang kajian dengan kesungguhan. Artis ini datang sembang-sembang, gebang-gebang je, dapat bayaran beribu-ribu. Sedangkan ilmuwan dapat dalam 200, 300 sahaja. Jadi di situ telah menunjukkan ilmu telah diketepikan. Jadi sebenarnya bayarlah berapa pun, ilmu tak kisah. Tapi kenapa saya dibayar begini, orang itu dibayar tinggi? Kenapa? Sedangkan adakah nilai ilmu perubahan yang dia bawa tu bagus? Okey. Dan alhamdulillah era tu berakhir. Era itu berakhir. Kemudian dia datang pula sebagai menggantikan tempat artis ini, datang pula ustazah dalam bentuk personality, celebrity. Dan era tu masih ada lagi sekarang ni, ya. Masyarakat mula mengangkat seseorang agamawan itu kerana selebriti dia tu, populariti yang dia miliki. Bukan kerana ilmu lagi, ya. Bukan kerana ilmu lagi. Baik. Jadi kerana dia popular, maka dia pun diketengahkan, ditonjolkan personality sekian. Itu pun kadang-kadang mengecilkan hati ilmuwan-ilmuwan seperti pensyarah-pensyarah di universiti, yang mana mereka ni persediaan ilmu mereka bagus. Bila mereka dijemput, mereka ni tak dipandang sangat. Dan bila pergi ke kedai, ke meja makan, orang tak layan pun ilmuwan tadi, orang layannya yang selebriti tadi. Jadi selebriti ini akhirnya bila dia dipuja, dijemput ke macam-macam tempat, akhirnya menyampaikan ilmu tanpa kajian. Di situlah berlakunya penyebaran hadis maudhu', hadis palsu, amalan bukan-bukan, cerita bukan-bukan, cerita yang tak patut diceritakan pun diceritakan, cerita ajaib yang bukan-bukan. Inilah era Mastika wujud balik setelah lama dipadamkan. Baik. Orang cakap ni penipu lara. Penipu lara, ya, istilahnya penipu lara. Dan alhamdulillah era selebriti ni saya tengok makin lama makin tak mengecil. Makin mengecil kerana budaya ilmu tu dah kuat. Bila budaya ilmu kuat, maka yang lain dia tidak akan ada kekuatan. Jadi zaman selebriti saya tengok dah makin nak berakhir, ya, makin nak berakhir. Orang lebih mementingkan siapa yang dapat memberikan ilmu yang sahih, ilmu yang baik kepada mereka. Itu yang masyarakat kejar sekarang ni. Bukan lagi masyarakat mengejar seseorang yang ada nama, yang ada populariti, tak ada dah. Jadi kita, tapi zaman tu masih ada, dia tak hilang lagi. Jadi kitalah tugas kita untuk menghapuskan zaman tersebut. Bukan kita nak menghapuskan selebriti, bukan. Menghapuskan budaya. Maksud saya menghapuskan budaya. Maknanya sampai satu masa masyarakat tidak lagi menjemput seseorang kerana personality yang ada, tetapi menjemput seseorang kerana ilmu. Justru apabila selebriti ini memahami masyarakat perlukan ilmu, maka nak tak nak mereka perlu mengubah diri mereka. Yang penting mereka menyampaikan ilmu. Ya. Sebelum zaman selebriti saya lupa satu zaman, ya, di tengah-tengah zaman artis yang berhijrah dengan zaman ustazah selebriti ni, dan ada satu zaman di tengah-tengah tu, zaman penyampaian ilmu dengan cara yang kelakar ataupun menggelikan hati. Jadi di situlah itu zaman yang terlalu dahsyat juga, era tersebut. Tolong jangan kaitkan apa yang saya sampaikan ini dengan sesiapa, ya. Okey, orang datang kerana dia lawak. Sehingga kan pernah seorang kenalan saya sebut, dia terpaksa kalau dia berjalan jauh, naik kereta jauh, mengantuk, dia akan ambil banyak-banyak video tentang ustaz sekian untuk dia dengar dalam kereta kerana lawak dan hilang mengantuk. Bukan kerana ilmu. Kalau kita tengok majlisnya penuh dengan ketawa, dan di situlah saya perhatikan banyak soalan yang bukan-bukan, yang sepatutnya bukan soalan secara umum, itu soalan secara peribadi pun ditanya dan dilayan. Seolah-olah ini kan ilmu perlu dijawab.
Ustaz, ya betul lah ilmu perlu dijawab. Tapi ada batasan. Ada soalan yang patut dilayan, ada soalan yang tak patut dilayan. Kalau soalan tu kelihatan sedikit kotor, jelek, kenapa nak dilayan? Itu bukan budaya ilmu. Okey, baik. Jadi menyebabkan kalau ibu-ibu perasan dalam YouTube pun tajuk ustaz tersebut beberapa tajuk yang sensitif tentang sepatutnya benda dalam kain pun dibincangkan. Jadi kita rasa ya Allah, ustaz ini dah dikaitkan dengan budaya yang tak elok pula. Kerana kesilapan ustaz tersebut jugalah yang layan benda-benda yang demikian dengan lawak ketawa sebagainya. Jadi zaman itu pun berakhir. Alhamdulillah, zaman itu berakhir. Bukan seorang dua orang pada zaman itu, beberapa orang zaman yang penuh dengan lawak-lawak itu berakhir insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi zaman selebriti ini masih wujud. Saya harap zaman ini berakhir dan ustazah selebriti pun kembali menekankan keilmuan dalam apa pun perkara, bukan lagi mementingkan maklumat yang bukan-bukan, sekadar nak menarik perhatian orang. Jadi insya-Allah dengan kekuatan kita semua, bila kita semua cintakan ilmu, maka dia akan lahir masyarakat yang mementingkan ilmu. Saya ingat guru saya Ustaz Nasai menyatakan kalau dulu-dulu penceramah-penceramah ni semuanya tidak dipandang pun pada zaman masyarakat keilmuan. Penceramah-penceramah. Ilmuwan dipandanglah. Penceramah-penceramah kosong ni. Pemberi-pemberi nasihat, motivator-motivator. Tak dipandang pun pada zaman keilmuan, zaman ulama-ulama dulu. Tapi sekarang kita memandang tinggi golongan-golongan demikian. Dan alhamdulillah golongan itu, budaya itu dah nak makin padam, yang kita mesti cepat-cepat memadamkan budaya tersebut, tapi jangan diberikan ruang untuk ada budaya lain masuk. Dikhawatiri padam satu budaya, masuk lagi budaya buruk yang lain. Kerana budaya ilmu itu tak kuat berakar lagi. Tapi kalau budaya ilmu itu dah kuat berakar, insya-Allah mereka tak ada peluang lagi untuk masuk, insya-Allah. Wallahu a'lam, saya berhenti di sini Kak Liza. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Tapi memang betul apa yang Ustaz cakap tu. Sebenarnya bila kita belajar dengan ilmu yang betul, dia punya rasa kefahaman kita tu berbeza. Sangat berbeza. Tu kok suka kalau kita belajar macam ni daripada asatizah yang mengajar tentang ilmu yang benar, ada dalil yang sah daripada hadis, daripada Al-Quran. Dia jadi hati tu rasa puas untuk kita belajar dan kita nak ambil ilmu tu pun kita jelas. Berbanding dulu-dulu macam Kak Izzah pun tak tahu. Jadi just follow je lah asatizah ni, ustaz tu, ustazah ni. Tapi sebenarnya yang dapat tu apa entah amalan saja tanpa, bukan daripada mana yang jelas dia dapat tu pun tak tahu. Tapi ikut follow je sebab kan macam selebriti macam tu. Ataupun itulah kita tak faham kan. Bila dah bertemu start Kak jumpa, mula-mula Kak jumpa dengan Tadabbur Center. Terus Kak jumpa Allah lorongkan. Jumpa semua dengan asatizah yang mementingkan ilmu yang betul ni lah. Yang ada sandaran hadis yang jelas. Daripada Al-Quran. Itu yang Kak suka sangat. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak sangat bila dapat macam ni. Jadi jazakumullahu khair Ustaz dan semua yang mengikuti kelas kita pagi ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Aliza, boleh tolong kopikan chat tu Semua kat dalam kita ada punya dah. WhatsApp. Ada Kak. Ada dah Kak. Alhamdulillah. Ada semua ada dalam grup. Saya dah copy semua dah. Okey, syukur alhamdulillah. Dah copy dah. Tak reti. dah copy dah tadi. Saya pun copy melalui phone sebab susah nak tekan dekat laptop ni kan. Jadi saya buat dalam phone, dah masukkan semua dalam grup JAA tu. Dah ada. Okey, syukur alhamdulillah. Terima kasih Puan Balqis banyak tulis kongsikan tadi tu. Saya tak reti juga nak cari tadi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.